Intipati perbahasan para senator lebih berkualiti dan tidak dipengaruhi keadaan politik dan 7 perkara melibatkan hal ehwal di Sabah dan Sarawak berjaya diselesaikan dan itu antara perkara yang dapat perhatian di Dewan Negara hari ini. Jadi langsung ke Parlimen bersama wartawan Sazwani Samsu. Silakan Wani. Yang Miza yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi mahu intipati perbahasan para senator perlu lebih berkualiti dan tidak dipengaruhi keadaan politik semasa. Jelasnya ia penting agar setiap perkara yang dibahas lebih konstruktif dan mencakupi pelbagai isu. Memetik sesi pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada Khamis lepas, Tan Sri Dr. Wan Junaidi mengangkat pentingnya peranan 44 senator dalam memperluaskan skop KSP RM ke-12. Justru perbahasan yang intelektual oleh ahli Dewan perlu dipergiat. Seramai 44 orang ahli yang berhormat. Dewan Negara ini telah meluaskan lagi skop perbahasan oleh ahli Parlimen Dewan Rakyat di dalam pelbagai isu yang berkaitan ekonomi negara, kos sara hidup, serta kualiti kehidupan rakyat Malaysia, serta isu perumahan, pendidikan, ekonomi dan lain lagi secara konstruktif dan mendapat liputan media yang baik. Perbahasan ahli yang berhormat Dewan Negara seharusnya lebih berkualiti dan tidak dipengaruhi oleh apa-apa keadaan politik semasa. Kepada Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan mengalu-alukan pelantikan semula Senator Datuk Seri S. Vel Pari dalam majlis mengangkat sumpah di Dewan Negara. Datuk Seri S. Vel Pari merupakan lantikan yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa mulai 12 September 2023 hingga 1 September 2026. Dan seterusnya Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan sehingga kini 7 perkara melibatkan hal ehwal di Sabah dan Sarawak berjaya diselesaikan sama ada sepenuhnya mahupun selesai sebahagian dalam tempoh pimpinan Kerajaan Perpaduan. Ia dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali. Perkara yang telah selesai sepenuhnya ialah pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah Sarawak, penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Sabah dan pelantikan Wakil Sabah Sarawak dalam pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bagi kategori selesai sebahagian, pertama penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah yang akan dimuktamadkan pada pada 3 Januari 2024. Yang kedua, pindaan Akta LHDN 1995, Akta 533 bagi melantik perwakilan tetap Kerajaan Sabah dan Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri yang akan dibentangkan dalam sidang Parlimen yang akan datang. Yang ketiga, semakan semula kadar pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat, penyediaan garis panduan khas bagi Sabah dan Sarawak untuk urusan penyerahan semula tanah dirizabkan. Baik, seterusnya pengisytiharan sesebuah fatwa perlu melalui proses yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya. Pemberian status berkenaan adalah tertakluk di bawah bidang kuasa mufti di peringkat negeri sebelum dibahas dalam jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, menyeru agar mufti di semua negeri tampil memberi penjelasan segera sekiranya wujud perkara berbangkit. Dia melalui satu proses, contohnya bila mana ada persoalan hukum, boleh ataupun tidak seorang yang bukan Islam untuk memberikan pandangan dengan merujuk kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini dia akan timbul apabila dirujuk persoalan tersebut kepada mufti yang kemudiannya akan membawa kepada jawatan kuasa sebab dia ada jawatan kuasa fatwa.
So jawatan kuasa fatwa ini yang dipengerusikan oleh mufti negeri-negeri akan membahaskan isu tersebut, dan apabila isu tersebut telah dibahaskan oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh mufti tadi dan pandangan dikeluarkan, yang itu yang kita sebutkan sebagai fatwa. Dan kemudian fatwa tersebut digazetkan pula Tan Sri yang di-Pertua. Dan bila mana ianya digazetkan, barulah diwartakan, barulah dia capai kepada status fatwa tadi itu. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi keresahan di kalangan masyarakat, saya minta sangat-sangat supaya semua mufti-mufti ini memainkan peranan untuk tampil ke depan cepat untuk memberikan pencerahan kepada isu-isu tersebut. Sesuatu ia telah ditakdir. Pernyataan bagi menjawab soalan Senator Datuk Razali Idris yang ingin tahu kesahihan fatwa yang dikemukakan ahli politik sekiranya mengundi parti tertentu. Baik, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Miza di Angkasa Puri.